Salam sejahtera kepada semua pelajar. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa untuk melihat klip pengajaran video pada kali ini. Dan topik yang akan cikgu bincangkan adalah topik 3.2, perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Pada minggu yang lepas, kamu sudah mempelajari mengenai topik 3.1. Kita akan imbas semula 3.1. Ada terdapat coba akan laju sini, yaitu kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang, yang mana keempat buah negeri ini sangat kaya dengan biji timah dan emas. Dan itu sudah cikgu bincang dan hurai di video pengajaran sebelum ini. Pada hari ini, kita akan lihat pula bagaimana British meluaskan kuasanya di 4 buah negeri ini. Untuk pengenalan, sebelum itu, topik kali ini terdapat di dalam buku teks muka surat 64 sehingga 73. Kamu boleh membuka buku teks masing-masing, dan topik ini terdapat di muka surat 64 sehingga 73. Sebagai pengenalan, perubahan yang seperti mana yang kita tahu, sekejap. Perubahan yang berlaku di Eropah, terutama sekali mengenai perkembangan perindustrian. Kamu sudah belajar ini di dalam bab 1. Revolusi perindustrian itu telah menyebabkan British dan negara-negara barat yang lain memerlukan bahan mentah yang mencukupi untuk menjamin pengeluaran hasil industri di Eropah. So, tujuan utama mereka untuk mencari tanah jajahan adalah mereka ingin bahan mentah. Dan pada masa yang sama, kemakmuran yang ada di negeri-negeri Melayu, yang mana mereka sangat kaya dengan biji timah dan juga emas, dan ini telah menyebabkan British berusaha untuk meluaskan kuasa ke negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Itulah sebab utama dia. Diharapkan pelajar boleh memahami ya. So, ada beberapa strategi yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu tersebut. Untuk mencapai matlamat perluasan kuasa British, yang pertama, British telah menggunakan strategi manipulasi. Manipulasi ya kelas. Kaedah manipulasi ini British telah laksanakan di Perak. Kita tengok satu-satu di Selangor, di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Ada 3 tulah. Kaedah manipulasi ini digunakan di 3 buah negeri. Mari kita lihat secara terperinci bagaimana British menggunakan strategi manipulasi ini. Yang pertama, di Perak. Bagaimana British memperoleh peluang untuk menguasai Perak? Yang pertama, apabila berlakunya perang larut. Perang larut. Dan yang kedua, disebabkan oleh perebutan takhta Kesultanan Perak. 2 perkara inilah yang menyebabkan British boleh mengambil peluang. Kita lihat. Dan masa itu mereka ambil peluang untuk campur tangan lah daripada kedua-dua peristiwa tersebut. Perang larut.
1861 sehingga 1874. Oke, kamu tahu juga kan, Larut ini salah satu tempat perlombongan biji timah. Kita ada belajar topik yang lepas. So, tempat ini adalah tempat yang sangat dikatakan hotspot lah. Sebab satu, kaya dengan sumber biji timah, dan apabila mereka boleh menjalankan perlombongan biji timah di tempat itu, dalam masa yang sama pembesar boleh mengutip cukai. Bagaimana perang Larut ini boleh tercetus? Kita lihat satu persatu di sini. Pemerintah Larut pada ketika itu ialah Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Apa yang dia lakukan? Dia telah membawa masuk ramai pelombong Cina. Dia membawa masuk ramai pelombong Cina untuk memajukan pelombongan biji timah di Larut. Dan pelombong-pelombong Cina ini, dia ada kumpulan dia masing-masing. Apa yang terjadi? Ada dua kumpulan, yaitu Gihin dan Haisan. Dua kumpulan ini telah bergaduh. Berlaku satu pergaduhan antara dua kumpulan ini. Mereka ini adalah pelombong Cina. Kenapa mereka bergaduh? Sebab masing-masing mahu mempertahankan hak dan kepentingan, dan itulah yang menyebabkan tercetusnya Perang Larut. Jadi bila Perang Larut ini berpanjangan, berterusan, itu telah menyebabkan perdagangan biji timah di negeri-negeri selat itu terjejas. Kan negeri-negeri selat itu dimiliki oleh British. Jadi apa yang berlaku, golongan pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri selat meminta British supaya campur tangan untuk melindungi pelaburan mereka dalam perlombongan biji timah. Jadi apa yang British lakukan? Demi menjaga kepentingannya, maka British pun cuba untuk campur tangan dengan menggunakan kaedah manipulasi. Itu peristiwa dia ya. Ini kaedah yang digunakan. Sebab yang peristiwa pertama sebab Perang Larut. Kedua, disebabkan oleh perebutan takhta Kesultanan Perak. Selain ada pergaduhan di kalangan dua kumpulan pelombong Cina tadi, berlaku pula perebutan takhta Kesultanan Perak. Kita lihat Seperti mana yang ditulis dalam buku teks menyatakan bahwa Perak ini mengamalkan sistem penggiliran dalam pewarisan takhta. Maksudnya kan penggiliran ini mereka sudah tentukan selepas Sultan ini menjadi raja akan digantikan oleh dia selepas ini. Jadi maksudnya diwarisi, bergilir, berlaku penggiliran. Dan ini sudah bermula pada awal tahun 1820-an. Dan dalam sistem penggiliran ini menyatakan bahwa sesiapa yang ingin menjadi raja tuh, sebelum dia jadi raja yang sebenar, dia perlu ada 3 jawatan dulu. Dia mesti memegang 3 jawatan ini. Lepas sudah dia pegang 3 jawatan ini, barulah dia boleh jadi raja. Apakah 3 jawatan tersebut? Raja Dihilir, Raja Bendahara, dan Raja Muda. Oke? Jadi, bila mereka sudah pernah memegang ketiga-tiga jawatan ini, barulah mereka akan berhak untuk ditambahkan sebagai sultan. Apa yang berlaku pada masa itu, pada akhir abad ke-19, ada krisis lah dalam kalangan kerabat di Raja Perak ini. Coba kita lihat. Peta ini ada dalam buku teks muka surat 65. Peta ini menunjukkan kawasan kekuasaan kerabat diraja dan pembesar yang terlibat dalam perebutan takhta Kesultanan Perak. Masa cikgu terangkan ini, cikgu mau kamu lihat betul-betul kawasan-kawasan ini. Oke.
Sebab setiap kawasan yang ada di Perak itu setiapnya itu ada raja-raja yang akan menguasai lah tempat itu. Raja ataupun pembesar. Kita lihat yang pertama, pertabalan Sultan Ismail. Masa ini, kenapa si Sultan Ismail ini boleh ditabal ataupun dilantik sebagai sultan? Apabila Sultan Ali mangkat. Sultan Ali itu Sultan Perak lah. Sultan untuk negeri Perak itu telah mangkat ataupun meninggal. Jadi, Raja Ismail telah dilantik sebagai sultan. Masa itu Raja Ismail memegang gelaran Raja Bendahara. Kan tadi ada 3 kan? Raja di Hilir, Raja Bendahara, dan Raja Muda. Dia sedang memegang Raja Bendahara. Dan masa dia dilantik itu, lantikan dia itu telah mendapat sokongan daripada pembesar Hulu Perak, termasuk Ngah Ibrahim dan Menteri Larut. Ngah Ibrahim ada berada di sini. Ini adalah Raja Ismail lah. Namun, lantikan Raja Ismail sebagai Sultan Perak telah dibantah oleh siapa? Telah dibantah oleh Raja Yusuf. Ketika itu Raja Yusuf memegang gelaran Raja di Hilir. Oke, salah satu jawatan sebelum dia jadi sultan kan. Kenapa dia membantah? Sebab dia mau tuntut hak dia sebagai sultan. Maksudnya sini kan si Raja Yusuf nih, dia mau supaya dia yang dilantik sebagai sultan. Sebab dia anggap itu adalah hak dia kerana sekian lama diketepikan. Dia tidak dikisah lah macam tu kan. Jadi dia membantah. Itu si Raja Yusuf. Dan berlaku lagi satu, si Raja Abdullah nih. Dia adalah Raja Muda. Ingat tadi ya, ada 3 tua. Raja di Hilir, Raja Bendahara, Raja Muda. Raja Ismail memegang sebagai Raja Bendahara. Raja Yusuf memegang sebagai Raja di Hilir. Manakala Raja Abdullah memegang sebagai Raja Muda. Jadi mereka ketiga-tiga ni memang jawatan diorang tu satu tahap lagi untuk jadi sultan. So si Raja Ismail telah dilantik. Raja Yusuf membantah. Raja Abdullah pula juga membantah sebab dia melakukan tuntutan. Dia tidak ditabalkan sebagai sultan kerana tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dijemput. Dia tidak hadir masa pemakaman tu. Lepas tu barulah dia mau menuntut haknya sebagai sultan akibat masalah kewangan dan desakan daripada golongan pelabur Eropah dan Cina. Dan Raja Abdullah ini mendapat sokongan pembesar di Hilir Perak seperti Dato' Maharaja Lela. Okey. Ada dia punya penyokong lah kan. So, apabila berlaku perebutan takhta ni selepas kemangkatan Sultan Ali itu, maka berlakulah kekacauan di Perak. Ini telah membuka British untuk melakukan manipulasi politik. Jadi dia hantar orang tengah iaitu Andrew Clark. Dia adalah Gubernur Negeri-Negeri Selat. Dia menyokong si Raja Abdullah. British menyokong si Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British untuk bantu mengesahkan Raja Abdullah itu sebagai Sultan Perak. Dan British juga menamatkan pergaduhan antara pelombong Cina tadi itu untuk mewujudkan keamanan di Perak. So itu peluang yang digunakan oleh British. Dia ambil peluang untuk menjadi orang tengah dan menyokong si Raja Abdullah, dan ini telah menyebabkan, nanti kamu akan lihat topik yang akan datang, bagaimana British boleh mengambil ataupun menghantar penasihat di negeri Perak. Disebabkan oleh 2 perkara ini, Perang Larut dan juga perebutan takhta Kesultanan Perak.
Ini kaedah manipulasi, mengambil peluang dalam perkara yang berlaku. Itu di Perak. Di Selangor, diharapkan kamu faham untuk di Perak tadi. Apa yang British lakukan pula di Selangor? Kamu boleh lihat ini dalam muka surat 66. Ke teks 66. Ini adalah peta negeri Selangor. Dan peta negeri Selangor ini yang warna merun atau pink nih. Itu adalah daerah Klang yang sangat kaya dengan biji timah pada abad ke-19. Di Selangor, sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Samad pada tahun 1857 hingga 1898, berlakunya satu pertelingkahan, macam pertelingkahan, pergaduhan macam tu kan, di kalangan kerabat diraja Selangor. Kerabat diraja pun berperang masa tu. Jadi, berlakulah perang Klang. Masa berlakunya perang Klang ini, British campur tangan. Jadi, British sangat pandai. Dia mengambil peluang dalam pertelingkahan itu untuk meluaskan pengaruhnya di Selangor pula. Kita lihat pihak yang terlibat dalam perang Klang yang berlaku pada tahun 1866 sehingga 1874. Ada dua raja di sini. Kamu boleh nampakkan. Yang pertama tu Raja Abdullah bin Raja Jafar. Yang kedua Raja Mahdi bin Raja Sulaiman. Apa yang menyebabkan mereka ini berperang? Kita lihat Raja Abdullah terlebih dahulu. Raja Abdullah ini memperoleh hak mentadbir daerah Klang daripada Sultan Abdul Samad. Sultan itu, kamu kena ingat, Sultan ini yang besar lah. Dia memerintah seluruh Selangor. Raja ini, dia memerintah di tempat-tempat tertentu sahaja. Jadi, Sultan ini memberikan hak kepada si Raja Abdullah untuk mentadbir daerah Klang. Jangan samakan Raja Abdullah ini dengan di Perak, memang namanya sama, tapi bukan. Jadi, bila dia mendapat hak untuk mentadbir daerah Klang, maka Raja Abdullah ini berjayalah dia memajukan daerah Klang itu sebagai pusat pengeluaran biji timah dan membuka lombong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Kamu boleh lihat dalam peta ni, dia buka Ampang, Kuala Lumpur. Maksudnya kan dia telah berjaya majukanlah daerah Klang tu. Dan Raja Abdullah mendapat sokongan daripada kumpulan Haisan. Haisan tu yang kumpulan pelompong Cina. Raja Mahdi. Putra Raja Sulaiman yang mentadbir Klang sebelum diserahkan kepada Raja Abdullah. Sebelum Sultan Abdul Samad ini menyerahkan pentadbiran daerah Klang itu kepada Raja Abdullah, putra Raja Sulaiman yang mentadbir Klang. Jadi bila Klang ini, dia punya perlombongan biji timah itu semakin maju, ini telah mendorong Raja Mahdi menuntut hak ke atas daerah tersebut yang pernah diletakkan di bawah kekuasaan ayahandanya. Boleh faham di situ kan? Dan dia mendapat sokongan daripada kumpulan Hind. Jadi dia ingin menuntut hak lah. Sebab sebelum ini bapa ayahanda dia, ayahnya yang mentadbir daerah Klang. Jadi bila berlakunya persengketaan antara kerabat diraja ini, maka inilah peluang yang diambil oleh British untuk menjadi orang tengah. Dia menggunakan strategi manipulasi. Ini adalah gambaran pelukis menunjukkan Raja Mahdi yang bersedia untuk menyerang Raja Abdullah. Tidak jelas lah, kalau kamu lihat dalam buku teks pun memang beginilah gambar dia. Kekacauan di Selangor ini memberikan peluang kepada British untuk melaksanakan manipulasi politik, yang mana
British memihak kepada raja dan pembesar Melayu yang boleh membawa keuntungan kepada dia, terutama dari segi ekonomi, iaitu perdagangan biji timah. Oleh sebab itu, British dia telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Kudin. Siapakah Tunku Kudin? Ini Tunku Diaudin atau dikenali sebagai Tunku Kudin dilantik sebagai wakil Sultan Selangor untuk menamatkan perang Kelang. Jadi British bagi bantuanlah kepada si Tunku Kudin ini untuk menamatkan perang Kelang itu. Melalui bantuan tersebut, British mengharapkan agar Sultan Selangor itu sedia menerima perlindungan daripada British bagi mewujudkan kestabilan di Selangor. Begitulah kaedah yang digunakan oleh British di Selangor. Bagaimana pula kaedah manipulasi British di Sungai Ujong, Negeri Sembilan? British melakukan manipulasi politik di Negeri Sembilan apabila berlakunya perbalahan di antara pembesar Melayu di daerah Sungai Ujong. Kenapa daerah Sungai Ujong? Sebab daerah ini sangat kaya dengan biji timah. Dan masa sekarang nama dia adalah ini, Seremban. Oke, mari kita lihat kenapa pembesar-pembesar Melayu ini boleh bersengketa lah. Oke, bersengketa berlakunya perbalahan antara mereka. Yang pertama disebabkan oleh kepentingan Sungai Linggi. Ini gambaran Sungai Linggi. Kenapa dengan Sungai Linggi ni? Apa kaitannya? Oke, Sungai Linggi ini adalah merupakan laluan penting yang menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan di sekitar dia. Jadi maksudnya, jika seseorang itu berkuasa ke atas Sungai Linggi, maka pembesar itu boleh mendapat hak untuk memungut cukai terhadap pedagang yang membawa keluar biji timah melalui sungai tersebut. Dan biji timah itu boleh dibawa ke pelabuhan Melaka. Jadi maksudnya sungai ini kan sebagai laluan, jadi mereka boleh kutip cukai. Cukai itu memberikan hasil yang sangat banyak. Oke, sebab dia adalah pintu gerbang keluar masuk. Jadi masa itu, pembesar-pembesar di Negeri Sembilan ini, mereka bersaing untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Ini adalah gambaran kedudukan Sungai Linggi tua. Kamu boleh lihat dia di sini. Ini adalah Sungai Ujong. Mereka ini bersempadan dengan Melaka sahaja. Jadi laluan sungai ini boleh sampai di Melaka. Jadi mereka boleh hantar biji timah itu ke pelabuhan Melaka. Jadi mereka bersaing untuk memungut cukai. Siapakah pembesar-pembesar tersebut? Dato Kelana, Dato Syah Bandar, dan Dato Muda Linggi. Mereka ini saling bersaing untuk mengawal pungutan cukai di Sungai Linggi. Namun begitu, persengketaan antara Dato Kelana dan Dato Syah Bandar ini telah dimanipulasi oleh British. Yang mana British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Dato Kelana untuk mengalahkan Dato Syah Bandar. Namun selepas itu, apa yang berlaku? British pula yang memperoleh hak untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Ini gambar si Dato Kelana Syed Abdul Rahman. Perbalahan pembesar di daerah Sungai Ujong dan persaingan untuk menguasai Sungai Linggi ini telah menjejaskan kegiatan perdagangan di negeri-negeri selat. Manipulasi British dalam konflik ini berjaya meletakkan daerah Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah di bawah kekuasaan British. Jadi kamu boleh lihatlah kan kalau dari Perak, Selangor, Negeri Sembilan, British menggunakan strategi manipulasi ini apabila berlaku perang ataupun perbalahan satu pihak, perebutan takhta,
yang menyebabkan British mengambil kesempatan di setiap peristiwa-peristiwa tersebut. Kita boleh lihat sangat jelas di situ. Itu kaedah manipulasi. Kedua, bagaimana British meluaskan kuasa menggunakan strategi desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu untuk menerima pelindungan British. Selain daripada menggunakan kaedah manipulasi, British juga memaksalah. Contohnya di Selangor. Kamu sudah belajarkan yang tadi bahwa British melakukan campur tangan sewaktu berlakunya kekacauan di Selangor, yang di Klang itu. Perang Klang tadi. Walaupun British memberikan bantuan ketenteraan untuk menamatkan kekacauan di Selangor, namun British tidak berjaya memujuk Sultan Abdul Samad untuk menerima pelindungan British. British memberikan bantuan kepada si Tunku Kudin tadi untuk menamatkan perang yang berlaku di Klang itu. Tapi Sultan Abdul Samad tu tidak mau menerima pelindungan British. Jadi British mencari alasan untuk meletakkan Selangor di bawah pengaruhnya bagi menguasai kekayaan biji timah di Selangor. Apa alasan yang British guna? Yang pertama, rompakan kapal dagang British. Pada tahun 1873, kapal dagang British dalam pelayaran dari Pulau Pinang ke Melaka dirompak berdekatan perairan Kuala Langat. Kuala Langat ini, perairan ini di Selangor. Jadi masa itu kapal dagang British ini telah dirompak. Kedua, serangan rumah api. Pada tahun 1874 berlaku serangan terhadap rumah api di Tanjung Red Shadow. Yang sekarang nama dia Tanjung Tuan, Negeri Sembilan. Jadi alasan ini British gunakan untuk mendesak Sultan Selangor itu untuk menerima pelindungan British. Dia gunakanlah ini telah menggugat aktiviti perdagangan British di perairan Selangor. Jadi peristiwa ini digunakan oleh British untuk mendesak Sultan Selangor untuk menerima pelindungan. Alasan dia, Sultan Selangor ini gagal mengawal dan mewujudkan keselamatan perairan Selangor untuk kegiatan perdagangan. Jadi boleh nampak sini ya. Kaedah manipulasi bila tidak berjaya, British akan gunakan desakan ataupun paksaan dengan mencari alasan-alasan tertentu. Dan ini alasan yang digunakan di Selangor. Di Pahang. Pahang British tidak ada ruang untuk melakukan manipulasi sebab tidak ada apa-apa macam perebutan takhta perang yang berlaku di Pahang. Jadi British mencari beberapa alasan untuk campur tangan lah. Bagaimana dia boleh mendapatkan Pahang ataupun bagaimana dia boleh campur tangan di Pahang. Dan dalam masa yang sama, kenapa Pahang ini tidak ada apa-apa macam perebutan takhta ataupun tidak ada perang yang berlaku di negeri Pahang? Sebab pemerintah Pahang pada ketika itu, yaitu Sultan Ahmad, baginda ini sangat berhati-hati bila dia melakukan rundingan dengan British. Dan masa itu British memujuk Sultan Ahmad supaya menerima pelindungan. Namun Sultan Ahmad ini berhati-hatilah dalam rundingan itu supaya dia tidak jatuh ke tangan perangkap British. Dan pada tahun 1887 British telah mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang agar menerima seorang wakil British di Pahang. Sampai British minta bantuan daripada Sultan Abu Bakar. Ini gambar ada dalam buku teks Dan mungkin tidak berjaya juga masa itu, sehinggalah pada tahun 1888 British memperoleh satu peluang untuk mendesak dan memaksa Sultan Pahang untuk menerima pelindungan British. Apabila berlaku kematian seorang lelaki
yang berbangsa Cina, nama dia Go Hui. Kenapa dia boleh mati? Dia mati ditikam di mana? Di perkarangan istana. Perkarangan istana tuh maksudnya di kawasan istana. Jadi, British mendakwa si Go Hui ini adalah rakyat British. Kan kalau rakyat British ini kalau ada di Selangor, di Pulau Pinang dengan Melaka tuh, mereka juga dikenali sebagai rakyat British. Jadi bila dia mendakwa si Go Hui ini adalah rakyat British, maka dia mau Sultan Ahmad itu, yaitu Sultan Pahang, bertanggung jawab ke atas kematian tersebut. Dan masa itulah Sultan Pahang ini dipaksa menerima pelindungan British dengan alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketentraman awam. Oke, itulah desakan dan paksaan yang digunakan British di Pahang. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi menandatangani perjanjian dengan pemerintah tempatan. Untuk mengukuhkan kuasa, British mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk mengikat persetiaan menerima pengaruh British dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Jadi, perjanjian pertama British dengan negeri Melayu ialah perjanjian dengan pembesar perak di Pulau Pangkor. Oke. British juga membuat perjanjian lah. Perjanjian Pangkor 1874. Oke, perjanjian ini berlaku di Perak. Oke. Wakil British yaitu Andrew Clark. Dia telah kan yang di Perak itu berlaku perang larut tukan antara dua kumpulan pelombong Cina. Jadi dia panggillah ketua kumpulan Ki Hin dengan Haisan untuk menamatkan dorang punya perselisihan paham. Dan mereka dipanggil berunding di mana? Di Pulau Pangkor. Ini Pulau Pangkor di sini. Jadi dalam perundingan itu antara pembesar Melayu yang hadir termasuklah Raja Abdullah, Ngah Ibrahim, Dato' Sagor. Sultan Ismail dan Raja Yusuf tidak menyertai perundingan tersebut. Jadi dalam perjanjian ini si Raja Abdullah yang diiktiraf sebagai Sultan Perak. Yang mana sebelum ini Raja Ismail kan yang dilantik, tapi British menyokong Raja Abdullah, maka Raja Abdullah yang diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Ismail hanya dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. Sultan akan menerima seorang residen British dan nasihatnya mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran, kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Pembesar Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya, menteri larut, dan menerima seorang penolong residen juga. Dan British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Perjanjian ini adalah perjanjian yang betul-betul mengesahkan bahwa British tu ada hak ke atas Perak. Kita boleh nampak kat sini. Perjanjian Pangkor. Kenapa nama dia Perjanjian Pangkor? Sebab ditandatangani di Pulau Pangkor. Dan itu berlaku di atas kapal perang British yaitu HMS Pluto. Ini adalah gambaran dia ya. Bagaimana pula British melakukan perjanjian di negeri yang lain? Jadi bila dia sudah melakukan perjanjian Pangkor itu telah menandakan kejayaan penguasaan British secara langsung dalam hal ehwal, pentadbiran dan ekonomi di Perak. Dan perjanjian tersebutlah yang telah menjadi titik peralihan kepada British bagi perjanjian seterusnya dengan pemerintah negeri Melayu yang lain. Contohnya yang kedua, perjanjian British di Sungai Ujong. Oke, antara syarat perjanjian itu si Dato' Kelana dikirap sebagai pemerintah Sungai
ujung. British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi. Dan perjanjian British di Selangor pula, syarat dia British membantu Sultan memerintah negeri dan menghantar J.G. Davidson untuk menetap di Klang dan Frank Swettenham untuk menetap di Langat untuk membantu pentadbiran. Dan di Pahang pula, British akan menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang, dan British akan bertanggung jawab menjaga keamanan Pahang. Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Jadi ini telah mengikat persetiaan pemerintah tempatan untuk menerima nasihat British dalam hal ehwal pentadbiran dan ekonomi di negeri Melayu. Sebagai sudut info, dalam gambar ini, buku teks muka surat 71. Hugh Clifford telah dilantik sebagai wakil British di Pahang selepas perjanjian tahun 1874. Dan perjanjian British dengan Negeri Sembilan 1895 ini kajian case kamu tidak perlu buat. Dan yang terakhir, sistem resident. Jadi, bila British melakukan pelbagai strategi tadi kan, manipulasi, desakan, dan perjanjian, jadi British boleh melaksanakan sistem resident di Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan serta Pahang. Jadi British telah menempatkan resident untuk menjadi penasihat kepada raja, kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Dan semua nasihat mereka ini perlu diikuti dan dipatuhi. Kamu boleh nampakkah? Di Perak, J.W.W. Burge. Di Pahang, J.P. Roger. Ini adalah residen yang pertama ya. Di Selangor, J.G. Davidson. Di Negeri Sembilan, Martin Lister. Jadi, bila British berjaya menempatkan residen ini, maka kuasa Sultan itu menjadi sangat terbatas. Mereka hanya boleh sentuh mengenai hal agama dan juga adat istiadat. Pemungutan cukai, semua yang berkaitan dengan ekonomi diambil alih oleh British. 4 buah negeri ini ya, British sudah dapatkan. Yang warna purple itu bukan. Purple. Yang warna pink. Jadi, kalau kamu nampak di sini, dia pembantu, penasihat, tapi itu menunjukkan pemerintahan British secara tidak langsung. Kalau kamu lihat ada 5 ciri kan, sistem resident ini. Yang pertama, kedudukan sultan dan pembesar negeri itu masih dikekalkan. Namun, nasihat British itu mesti diterima dan sultan tidak lagi boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya. Sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Residen mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar dan negeri. Peranan pembesar-pembesar ini digantikan oleh pegawai-pegawai British. Dan wujudlah jabatan-jabatan dan sistem yang bercorak barat digunakan untuk gantikan sistem pentadbiran tradisional. So, maksudnya British telah menguasai lah sepenuhnya. Ini contoh-contoh dia. British perkenalkan cukai. British wujudkan undang-undang baru. Lepas tu, British akan menasihati Sultan dalam segala hal. Habis untuk 3.2. Apa yang kita boleh belajar daripada topik ini? Dengan peluasan kuasa British di negeri-negeri yang cikgu sebut sebentar tadi. British menggunakan kaedah manipulasi, desakan atau paksaan dan juga perjanjian
untuk mengikat sultan di setiap negeri tersebut agar mereka tunduk kepada British dan ikut arahan. Memang British sangat bijak untuk ambil peluang, namun pada pendapat cikgu, jika tidak berlaku peristiwa-peristiwa yang boleh menyebabkan British ada peluang untuk menggunakan strateginya, tidak mungkin British boleh mendapatkan negeri-negeri tersebut. Disebabkan peristiwa-peristiwa itulah yang menyebabkan British mendapat peluang untuk campur tangan di setiap negeri tersebut. Jadi pengajaran di sini, kita sebagai warga negara Malaysia masa sekarang perlulah sentiasa berwaspada terhadap anasir luar ataupun kuasa asing. Sebab kita tidak tahu mereka ini ada niat yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu daripada negara kita. Sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Sekian sahaja daripada cikgu untuk topik kali ini. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa Anda, dan itu sahaja dari cikgu.